Okey, bersua kembali dalam video kedua kita berkaitan dengan bab pembiakan. Pada kali ini cikgu cuba huraikan sedikit apakah kaedah-kaedah bagi pembiakan assets. Okey, pembiakan assets. Pembiakan assets ini maksudnya tidak melibatkan induk jantan dan juga induk betina. Jadi ada 5 kaedah pembiakan assets itu boleh berlaku. Okay, kita lihat dahulu yang pertama. Yang pertama kita namakan sebagai kaedah belahan dua. Belah dua. Senang nak faham belahan dua ataupun kita kata belah dua. Apa yang nak belah dua ni? Contohnya kita ambil sebiji apple belah dua. Daripada satu apple dapat dua bahagian apple. Jadi begitulah juga dengan belahan dua dalam pembiakan ini, di mana pembahagian satu sel induk kepada dua sel anak. Contohnya yang cikgu paparkan pada skrin ni ameba. Ameba asalnya satu saja, parent cell ataupun kita kata parent sel induk. Daripada satu sel dia akan membahagi dua. Okay, daripada satu sel dia jadi dua. Jadi at the end ataupun last kali kita dapati akan terhasilnya dua ameba yang baru. Daripada satu ameba dia menghasilkan dua ameba tanpa adanya induk jantan dan juga induk betina. Tak ada kat sini, kita tak nampak pun ameba jantan dan ameba betina, tak ada. Diri dia sendiri saja daripada satu ameba dia belah dua menjadi dua ameba yang baru. Okey, jadi yang baru terhasil ini sama sahaja dengan sel induk, tak ada bezanya sebab dia datang daripada sumber yang sama sahaja. Kalau kita kata bincangkan pembiakan seks tadi, individu baru yang terhasil adalah berbeza dengan sel induk. Sebab dia melibatkan induk jantan dan juga induk betina yang bergabung bersama melalui proses persenyawaan bagi menghasilkan individu yang baru. Sebab itulah yang organisma baru yang dihasilkan itu berbeza ataupun kita katakan ada variasi dengan sel induk. Kalau yang ni tak ada. Pembiakan assets tak ada variasi, di mana sel anak yang terhasil sama sahaja dengan sel induk. Okey, yang kedua kita katakan pertunasan. Pertunasan ni mudah kamu nak fahamnya, tak payah pun. Contohnya kita pergi dekat pokok, kita cantas ranting dia. Tunggu seminggu kemudian keluar ranting yang baru. Itu yang kita namakan pertunasan. Okey. Tapi yang cikgu tunjukkan pada skrin ini adalah yeast. Yeast membiak secara pertunasan. Okey, kita lihat di sini kan, asalnya satu yeast. Kemudian daripada satu yeast, dia keluarkan satu tunas. Kemudian menghasilkan satu sel anak yang baru yang dinamakan yeast jugalah. Dan sama dengan sel induk. Okey, jadi pembentukan tunas pada badan organisma ataupun kita kata sel induk. Tunas akan berkembang kemudian akan terputus bagi menghasilkan organisma yang baru. Okey, kaedah yang ketiga kita namakan penjanaan semula. Okey, penjanaan semula. Kebolehan fragmen suatu organisma tumbuh dan juga berkembang. Contohnya kita ambil tapak Sulaiman ni. Tapak Sulaiman dia ada 5 cabang kan. Kita ambil satu cabang, potong satu cabang. Dia boleh hidup dan dia boleh berkembang menjadi tapak Sulaiman yang baru. Maksudnya yang baru terhasil sama seperti induk, walaupun asalnya kita hanya ambil sebahagian sahaja, tapi dia boleh berkembang, dia boleh bertumbuh menjadi organisma yang baru. Begitu juga dengan cacing pipih. Kita potong kepala dengan ekor, kita potong tengah-tengah. Kalau ikut logik, macam mana bahagian ekor tu boleh ada mata tak? Okey, tapi itulah yang berlaku
di mana bahagian ekor tadi akan bertumbuh ataupun berkembang menjadi individu yang baru yang lengkap sifatnya sebagaimana induk. Bahagian kepala pula dia akan berkembang dan bertumbuh membentuk ekor. Jadi yang baru terhasil sama saja seperti yang induk. Jadi apa yang dikatakan penjanaan semula ni? Kebolehan fragmen. Kebolehan fragmen suatu organisma tumbuh dan juga berkembang. Ataupun kat rumah kamu tengok cicak. Cicak bila dia rasa dirinya terancam, dia akan putuskan ekor dia. Bila ekor dia putus, kemudian ekor tikus pula. Ekor cicak yang terputus tadi, dia akan tumbuh kembali. Dia akan tumbuh kembali menjadi seperti sedia kala. Itu yang kita katakan perencanaan semula. Cuba kamu fikirkan apa lagi organisma yang boleh membiak secara perencanaan semula. Okey, cuba fikirkan. Okey, yang ketiga kita katakan pembentukan spora. Spora terdapat di dalam sporagim yang ringan yang boleh disebarkan oleh angin. Contohnya kulat kan. Kulat dia ada spora yang terdapat dalam sporagim. Okey, kemudian pokok paku pakis tak, kita lihat kat bawah ni, bawah daun dia, kamu nampak ada yang color orange tu, itu kita katakan spora. Okey, jadi apabila spora ini sifatnya ringan dan dia akan disebarkan oleh angin. So bila angin bertiup dalam masa yang sama, dia akan tolak, dia akan bawa bersama spora. Dan bila spora tadi jatuh ke tanah ataupun ke tempat yang lain, spora tersebut akan berkembang bagi menghasilkan kulat yang baru ataupun paku pakis yang baru. Okey, yang ketiga kita katakan pembiakan vegetatif. Okey, pembiakan vegetatif bagi menghasilkan tumbuhan baru dari bahagian vegetatif tumbuhan. Okey, bahagian vegetatif ni kita boleh katakan akar, batang, berbauan, daun. Contohnya bawang, halia, lobak, strawberry, ubi. Semua ni kita boleh biakkan secara vegetatif. Contohnya kamu ambil bawang, walaupun kamu belah dua bawang tadi, kamu tanam pada tanah, confirm dia akan keluar daun bawang juga, tiada menjadi masalah. Kamu potong 5 pun tetap dia akan tumbuh juga. Itu kita katakan pembiakan vegetatif. Okey, ataupun akar tumbuhan tak, kamu potong akar tumbuhan, tanam dia, confirm dia akan hidup juga. Itu kita katakan pembiakan secara vegetatif. Okey. Kamu boleh rujuk juga buku teks untuk lebih faham berkenaan dengan pembiakan asets. Okey, boleh lihat buku teks muka surat 95. Dalam buku teks kamu tu sebenarnya lebih lengkap lagi, beritahu berkenaan dengan kaedah-kaedah dalam pembiakan secara asets. Okey, seterusnya kita lihat sistem pembiakan manusia. Kita perlu mengetahui struktur, label, fungsi dan sebagainya lah berkaitan dengan sistem pembiakan manusia. Okey, sistem pembiakan manusia, kita lihat dahulu sistem pembiakan lelaki. Okey, sistem pembiakan lelaki, di mana struktur ini kamu boleh juga rujuk buku teks pada muka surat, pada muka surat 98 dan juga 99. Okey, pada muka surat 98 dan juga 99. Di situ ditunjukkan secara detail berkaitan dengan sistem pembiakan lelaki. Ada beberapa bahagian lah yang kita perlu ketahui. Di sini kamu perlu tahu untuk melabel bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki dan juga perempuan.
Yang pertama kita lihat di sini. Okey, ini kita namakan vesicle semen. Okey, kemudian yang kedua ini kita namakan sebagai kelenjar prostat. Okey, kemudian this one kita katakan ductus sperma, urethra, okey, scrotum, testis dan juga zakar. Okey, so ini adalah beberapa bahagian bagi struktur ataupun kita katakan sistem pembiakan lelaki. Okay, manakala kita lihat fungsi sebab kita membincangkan berkaitan dengan pembiakan tadi, kita ada sebut sel jantan, kita ada sebut sel betina yang disenyawakan bersama kan. Jadi testis dalam sel pembiakan lelaki berfungsi bagi menghasilkan gamet jantan ataupun kita katakan sperma. Dan dalam masa yang sama juga testis ini menghasilkan hormon seks bagi lelaki. Okey. Scrotum fungsinya untuk memegang dan juga melindungi testis. Okey. Boleh lihat dalam teks, boleh baca dalam teks lebih detail. Okey, ductus sperma bagi menyalurkan sperma daripada testis kepada uretra. Okey. Salurkan sperma daripada testis kepada uretra. Kemudian vesicle semen berfungsi bagi merembeskan bendalai yang mempunyai nutrien untuk sperma ataupun kita kata pelincir kan. Vesicle semen merembeskan bendalai yang bernutrien untuk sperma. Okey, kelenjar prostat merembeskan cecair berkhasiat dan juga bagi melindungi sel sperma. Okey, kelenjar prostat. Uretra salur untuk mengeluarkan sperma dan juga air kencing lah. Okey, lihat di sini pundi kencing. Okey, zakar bagi memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan. Okay, itu adalah beberapa bahagian sistem pembiakan lelaki dan juga fungsinya. Manakala sistem pembiakan perempuan terdiri daripada tube fallopian, ovari, cervix, faraj dan juga uterus. Okey, kita lihat ovari. Ovari kalau jantan tadi testis yang menghasilkan sel jantan. Manakala bagi perempuan ataupun betina yang menghasilkan gamet betina adalah ovari gamet betina yang kita panggil secara ovum. Okey, tube fallopian tempat persenyawaan antara ovum dan juga sperma. Kita sebut tadi proses persenyawaan yang berlaku kat mana? Berlaku pada tube fallopian. Okey, kemudian uterus ataupun kita katakan rahim. Kita kata rahim dalam kandungan dalam rahim. So sebenarnya uterus. Okey, so uterus ni adalah tempat bagi embrio berkembang dan juga membesar. Okey, cervix mengeluarkan mukus bagi memudahkan sperma berenang ke uterus. Kemudian faraj bagi menerima sperma ataupun kita katakan juga saluran bayi dihasilkan. Okey, itu adalah bahagian bagi sistem pembiakan lelaki dan juga perempuan. Sebagaimana yang cikgu sebut tadi, kamu boleh lihat buku teks kamu pada muka surat 98 dan juga 99. Okey. Okey, jadi sebagai latihan kamu kat rumah, cuba kamu buka buku teks pada muka surat 97. Okey, buku teks muka surat 97. Cuba lihat cuba lihat praktis formatif 4.1. Okey, praktis formatif 4.1. Okey, cuba jawab soalan 1, 2 dan 3. Okey, kamu boleh beri jawapan kamu kepada cikgu lah. Okey, boleh hantar kepada talian